Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita dapat sekali lagi menunaikan solat fardu subuh berjamaah pada hari ini bersamaan dengan 29 Sya'ban 1445 Hijrah. Ini bermakna tinggal satu ataupun 2 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya sahaja bulan Rejab membanyakkan doa, dan di antara doanya berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rejab dan Sya'ban dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Malah kalau kita lihat para salafus soleh, ulama-ulama terdahulu, mereka berdoa 6 bulan sebelum ketibaan Ramadan supaya diberikan umur yang panjang, supaya diberikan kesihatan tubuh badan, supaya diberikan rezeki dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak tersebut. Malah apabila Ramadan itu berakhir, masuknya 1 Syawal, mereka terus berdoa sehingga 6 bulan lagi, ya, supaya amalan sepanjang Ramadan yang siangnya kita wajib berpuasa, malamnya melakukan amalan-amalan sunat, diterima oleh Allah Ta'ala. Kita dah masuk 1 Syawal, kena ketupat, kena rendang, kena tuan-tuan sekalian macam-macam. Lupa dah apa yang kita buat sepanjang Ramadan. Tapi ulama terdahulu doa lagi 6 bulan supaya diterima amalan kita. Buat satu perkara yang lain, ya, diterima satu perkara yang lain. Maka dengan sebab itu, bila kita terus berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala, amalan kita diterima, kita akan lakukan yang terbaik. Puasanya puasa yang terbaik, ya, qiyamul lailnya, ya, memburu malam Al-Qadar, dia akan, ya, lakukan pada malam tersebut dengan amalan-amalan yang terbaik. Sebab itu kalau kita lihat di penghujung bulan Rejab berlakunya satu peristiwa yang disebut Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa tersebut ia bermula dengan peristiwa Nabi dibelah dadanya. Nabi yang sedang berada di rumah sepupunya Ummu Hani binti Abu Talib, ya, dijemput oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibawa ke Multazam, tempat yang mustajab kita tuan-tuan di Kaabah, dan dibelah dada oleh malaikat Jibril alaihissalam, dikeluarkan hatinya, dibasuh dengan air Zamzam, dimasukkan semula dengan ilmu dan hikmah. Menjadi suatu iktibar pengajaran kepada kita. Kalaulah Nabi yang maksum ini, yang tak ada dosa pun dilakukan, dijamin syurga, ya, apabila nak bertemu dengan Allah Ta'ala dalam peristiwa Mi'raj ini, ya, menerima perintah mendirikan solat, yang mana rukun Islam yang lain, sama ada puasa, sama ada haji, ya, sama ada yang lain, zakat dan sebagainya, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam,
ya, pun kena bersih hatinya nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Apalagi lah kita manusia biasa yang banyak melakukan maksiat, yang banyak melakukan dosa. Tidak lain dan tidak bukan keperluan dan kewajipan untuk kita membersihkan hati dan jiwa kita. Supaya dengan hati yang bersih, kita bertemu dengan Ramadan dan kita dapat melaksanakan amalan sepanjang Ramadan ini dengan sesuatu yang terlebih baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila tuan-tuan sekalian hatinya tidak bersih, ya, menyebabkan jiwanya tidak tenang, ya, tidak tentram. Akhirnya tuan-tuan sekalian melakukan sesuatu berdasarkan kepada, ya, godaan hawa nafsu dan syaitan yang mendorong kepada keburukan kejahatan. Dan inilah yang kita saksikan pada hari ini. Ya, orangnya hidup, hatinya mati. Ya, beberapa minggu yang lalu seorang penjawat awam di Ceras bergaduh dengan isterinya, tak tahu nak selesai macam mana, terjun bangunan tingkat daripada tingkat 21 ke bawah, mati. Ya, kenapa saudara sekalian? Ya, kerana kosong jiwa, kerana tuan-tuan bimbang hatinya dah mati, orangnya hidup, ya, menyebabkan tuan-tuan tak timbul ketenangan, tak timbul kebahagiaan. Kemudian beberapa hari kemudiannya di satu kondominium di Setia Alam Kelang, ya, seorang lelaki tolak girlfriendnya daripada tingkat 23 jatuh sehingga ke tingkat 7, juga meninggal dunia. Ya, tak lama kemudian di satu tempat di Perak tuan-tuan sekalian, seorang warga emas kerana berebut harta pusaka dengan abang dan kakak iparnya, warga emas 61, apa dia buat? Sabit tuan-tuan sekalian dengan, ya, sabit kelapa sawit, mati kedua-duanya. Kenapa saudara ini berlaku? Kerana jiwa yang kosong, hati yang tidak tenang, ya, menyebabkan kehidupannya dipandu dengan hawa nafsu dan syaitan mendorong kepada kejahatan. Sedangkan orang yang hatinya hidup, orang yang hatinya tuan-tuan hidup, dia akan dipandu dengan kebenaran wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 2007 tuan-tuan sekalian, saya sempat bersama-sama dengan pelajar-pelajar Malaysia di seluruh Jepun, daripada awal Ramadan sehingga Ramadan berakhir. Tugasan yang diberi oleh JPA menjadi imam solat tarawih dan kemudiannya, ya, menyampaikan tazkirah Ramadan kepada pelajar-pelajar ini. Mereka tuan-tuan sekalian bawa saya satu tempat, nama dia Teluk Tojinbo ataupun Tojinbo Bay. Ya, saya tak ingat tempatnya di mana. Ya, tapi tempat ini kata mereka, sini ustaz, orang Jepun datang daripada seluruh Jepun naik kereta api laju Shinkansen, dan mereka naik kereta, ya, datang sini untuk apa? Bukan untuk nak ambil gambar pemandangan yang cantik dan sebagainya, untuk bunuh diri. Ya, Teluk Tojinbo ini, bawah tersebut air laut yang deras, ya, yang dalam. Ya, dan sebelum sampai ke air laut yang deras dan dalam tersebut, penuh dengan batu-batu yang tajam, batu-batu yang keras. Sini tempat popular ustaz bunuh diri. Kenapa? Jiwa kosong, hati tidak tentram. Ya, kita berkat hadir ke rumah Allah, berkat kita tuan-tuan baca Al-Quran, berkat kita berselawat ke atas Nabi, berkat kita melakukan ibadat-ibadat yang lain yang wajib, yang sunat, bila ada masalah Allah Ta'ala tunjukkan jalan keluar kepada kita. Ya, ini yang disebut di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bermaksud, sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, mereka akan ditunjukkan jalan keluar, makhraja, bila mengalami sesuatu dalam hidupnya. Ya.
Berkat apa dia? Berkat semayang kita, solat jamaah kita, mengaji kita. Tapi bagi orang yang tak semayang, orang tak mengaji, orang tak baca Quran, ya, orang tak, tuan-tuan sekalian, ya, hidup dalam agama, jiwanya kosong, hatinya tidak tenteram, sentiasa gelisah. Dan akhirnya hawa nafsu dan syaitan mendorongnya bunuh diri je, ya, terjun je, ya, daripada alung kejar kamu, ya, simbah cat merah di rumah kamu, ganggu anak isteri kamu, senang je kau bunuh diri je, ya. Bilangan umat Islam yang terjun di jambatan Pulau Pinang semakin bertambah-tambah, ya. Dulunya bukan Islam, ini ramai orang Islam. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Kosong hati, jiwa, bunuh diri. Dan sepanjang PKP, tuan-tuan sekalian, berapa ramai yang bunuh diri. Malah yang bunuh diri ini betul-betul nak bunuh diri, ya, dia bawa beg galasnya, ya, kemudian diletakkan batu-batu yang berat, yang besar di belakangnya, supaya dia terus tenggelam. Tak ada siapa nak angkat dia, tak ada siapa nak selamatkan dia, ya. Tidak lain dan tidak bukan sebab itulah para salafus saleh terdahulu, mereka, tuan-tuan sekalian, menunggu-nunggu dan merindui bulan Ramadan, sehingga mereka berdoa 6 bulan sebelum ketibaan Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan kerana ada keistimewaan daripada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, ya. Sudah pasti ada di dalam Ramadan ini satu modul yang Allah Ta'ala, ya, berikan, yang Allah Ta'ala, tuan-tuan, syurkan, yang Allah Ta'ala wajibkan, supaya akhirnya menjadikan kita orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah. Ini matlamat akhir daripada kita puasa Ramadan. Bukan baju raya, bukan seti raya, bukan kereta raya, tuan-tuan sekalian. Akhir sekali, ya, puasa yang wajib 29 atau 30 hari, ya, dan juga amalan sunat, solat, tuan-tuan sekalian, tarawihnya, baca Qurannya, tadarusnya, qiyamul lailnya, akhirnya disebut la'allakum tattaqun, menjadikan kamu orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjadikan kamu orang yang baik, kepada Allah Ta'ala, baik kepada sesama manusia. Kenapa, tuan-tuan sekalian, mereka merindui Ramadan? Pertama, kerana turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan di mana diturunkan padanya Al-Quran, menjadi memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia, dan membezakan di antara yang benar dan yang batil. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, turunnya pada bulan Ramadan. Ya, kita nak bertemu dengan Ramadan 2 hari ini, sewajarnya telah pun merancang dengan suraunya untuk jamaah, dengan kita sebagai suami, sebagai ketua keluarga, sebagai, tuan-tuan sekalian, diri sendiri, bagaimana kita nak menghadapi Ramadan yang turunnya Al-Quran, macam mana kita nak membudayakan Al-Quran dalam sepanjang Ramadan. Allah Ta'ala, ya, menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat, melemahkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai memberikan syafaat pertolongan kepada manusia. Inilah yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana dia akan datang kepada kamu nanti pada hari kiamat, memberikan pertolongan, syafaat kepada kamu. Ya. Satu hari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menggali tanah. Rupanya tanah yang digali ini kubur. Kubur sebelah kita, tuan-tuan sekalian, nampak signboard tanah perkuburan Islam, ya, dengan batu nisan yang teratur rapi. Tetapi di negara-negara Arab, Mekah dan sebagainya,
Tak semua macam itu. Kecualilah mungkin Al-Baqi' dan sebagainya di Madinah. Tetapi tuan-tuan sekalian, banyaknya mungkin tanah biasa. Sahabat ini menggali tanah, rupanya kubur. Dan dia melihat seorang lelaki di dalamnya sedang membaca surah Al-Mulk sehingga habis 30 ayat. Lalu dia bertemu dengan Nabi SAW. Nabi menyebut, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Surah Al-Mulk adalah pendinding, adalah penyelamat yang menyelamatkan tuannya, pembacanya daripada azab kubur. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Syafi'i menyebut ada 4 adab kita dengan Al-Quran. Quran dikeliling surau ini, di rak, di rumah kita dan sebagainya. Ada adab kita dengan Al-Quran. Pertama, setiap orang Islam mesti boleh membaca Al-Quran. Tak ada alasan tak erti baca Quran. 2007 tuan-tuan sekalian sehingga 2009 ketika saya bertugas di Masjid Negara. Berapa ramai? Lebih kurang 500 orang. Mereka yang bekerja di sektor kerajaan, sektor swasta di sekitar Kuala Lumpur. Habis pukul 5 balik, tak terus balik ke rumah. Stay back di Masjid Negara 6 petang sampai 8 malam. Untuk apa? Belajar Al-Quran. Berapa lama? 2 tahun setengah. Kenapa nak belajar ni? Ustaz nak pencen 5 tahun lagi, Quran tak reti nak baca. Ustaz umur 60, cucu semua dah pandai baca Quran, nenek tak reti baca lagi. Jadi mereka tuan-tuan surrender, datang masjid nak belajar Al-Quran. Alhamdulillah berkat kesungguhan mereka, 2 tahun setengah belajar Al-Quran. Habis bukan sekadar boleh membaca Al-Quran dengan baik, dengan tajwid yang betul, malah boleh mengajar orang lain membaca Al-Quran. Apalagi hari ini pelbagai pendekatan, qiraatinya, iqra'nya, Al-Baghdadinya dan sebagainya. Semua orang keliling kita penuh dengan akses untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, adab kita dengan Al-Quran yang kedua, kena tahu terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tersebut. Jadi di rumah kita bukan sekadar ada naskah Al-Quran bahasa Arab. Di rumah kita kena ada terjemahan Al-Quran. Supaya bila kita baca, tuan-tuan sekalian, kita tahu apa maknanya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita menjadi makmum solat berjamaah. Apabila imam membaca tuan-tuan sekalian, surah Al-Fatihah, kita lepas takbir membaca doa iftitah sehingga habis. Kemudian kita mendengar imam membaca surah Al-Fatihah. Macam mana kita nak pastikan solat kita khusyuk, solat kita konsentrate, solat kita tuan-tuan fokus? Antaranya kita mengetahui makna ayat-ayat yang dibaca dalam surah Fatihah imam tersebut. Sebab kita tak boleh buat apa-apa. Imam baca Fatihah, kita kena dengar. Imam habis Fatihah, waladdallin, mula baca surah, baru kita baca Fatihah sehingga selesai. Jadi macam mana tuan-tuan sekalian, kita kena tahu makna surah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Maknanya bila dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita translate, terjemah dalam hati kita. Puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Akhirnya tuan-tuan sekalian, imam baca 7 ayat Fatihah tersebut, kita tuan-tuan translate dalam hati kita, menyebabkan solat kita khusyuk, solat kita fokus. Solat yang khusyuk inilah akhirnya tuan-tuan sekalian mencegah diri kita daripada melakukan maksiat, dosa dan kemungkaran. Macam mana kalau kita tak reti tuan-tuan? Apa imam baca ni lambatnya 2 minit,
Akhirnya kita merayau dalam semayang kita. Dah tak buat apa-apa. Apa dibaca pun kita tak faham. Ya, merayau macam mana? Ya, lepas isyak ni nak ngeteh mana malam ni? Dalam semayang tuan-tuan sekalian. Ya, kedai mamak ke kedai Pakistan. Ada satu kedai tu di Sungai Merab, kata kawan, Peshawar, sedap dia punya cai masala dia. Dalam semayang tuan-tuan sekalian. Ya. Malam ni mana lawan EPL, ya. Liverpool ke Manchester United, sudah tuan-tuan. Ya, dalam semayang. Sebab itu tuan-tuan kena tahu makna apa yang kita baca, khususnya surah Al-Fatihah tersebut. Ya. Dan kena tahu juga makna tuan-tuan sekalian. Ya, bila kita merujuk kepada terjemahan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ini ada cerita lah tuan-tuan sekalian. Orang dulu-dulu lah. Kahwin lama, tak ada anak. Jadi dia menazah, nanti dapat anak, aku nak namakan dalam Al-Quran. Ya, berkat dia nazah, dia dapat anak. Mengandung isterinya, dapat anak lelaki. Ya. Bila dapat anak lelaki, dia pun cari dalam Quran. Makna tak tahu. Ya, dia pun bilik-bilik jumpa satu ayat. Diharamkan ke atas kamu lahmal khinzir. Sedap nama khinzir ni. Lemah lembut je. Ya. Dia pun bagi nama anak tuan-tuan sekalian. Bila cukur jambul, kenduri tuan-tuan sekalian nak akikah, doa selamat, imam tanya, ya, apa nama anak ni? Itulah mam, saya ambil daripada Quran. Ya, sedap je nampak bunyi, lemah lembutnya. Apa nama anak dia? Apa nama anak kamu? Ahmad Ustaz. Ahmad apa dia? Ahmad Khinzir Ustaz. Sebab itu tuan-tuan sekalian tahu, kena tahu makna Al-Quran. Nama anak siapa dia? Zaniyah. Jangan tuan-tuan sekalian, nama doa daripada mak ayah. Memang ada sebut dalam Quran Zaniyah. Maknanya tuan-tuan sekalian penzina perempuan. Sebab itu kena berhati-hati, kena tahu maknanya. Imam Syafi'i menyebut adab kita dengan Quran yang ketiga tuan-tuan sekalian, tadabbur dengan Al-Quran. Maknanya Al-Quran yang kita baca, yang kita tahu maknanya, macam mana kita nak bawa dalam kehidupan kita. Pengajarannya, iktibarnya, jadikan dia sebagai action plan, plan tindakan dalam diri dan keluarga kita, masyarakat kita dan sebagainya. Misalnya dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu, orang di bawahan kamu, daripada azab neraka Allah. Ya, kita tuan-tuan tahu ini ayatnya, ini maknanya, macam mana nak bagi dia dalam keluarga kita. Lalu kita akan pastikan anak kita, isteri kita dan diri kita sendiri istiqamah mendirikan solat. Yang solat ini merupakan tiang agama. Ya, kita pergi masjid, kita pergi surau, anak kita, isteri kita macam mana di rumah semayangnya. Yang kedua, kita akan pastikan anak perempuan kita, isteri kita tuan-tuan sekalian keluar daripada rumah menutup aurat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tak buat, tak beri peringatan tentang semayang tadi, tak beri peringatan tentang aurat tadi, kita bimbang kita termasuk kelompok yang dicampakkan dalam neraka tersebut. Ini pengajaran, iktibar daripada ayat Quran. Kita tadabburkan maknanya dan tuan-tuan sekalian, penghayatannya dalam kehidupan kita. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, adab kita dengan Al-Quran, laksanakan hukum di dalam Al-Quran berdasarkan kemampuan diri kita. Apa dia? Setiap tahun misalnya kita beli Rotex baru. Beli Rotex sekali dengan beli insurans. Pastikan insurans itu patuh syariah, tidak terlibat dengan riba, ambil takaful dan sebagainya. Jadi perkara seumpama ini tuan-tuan sekalian yang semua orang boleh buat, tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan adab-adab di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Pagi tadi imam membaca ayat lau anzalna hazal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddi'am min khasyatillah.
Kalaulah kami, yakni Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini kepada bukit, bukau, gunung, ganang, hancur berkecah. Dan kita yakin kalau Al-Quran ini dibaca, diperdengarkan kepada orang-orang yang hatinya, tuan-tuan sekalian, ya, keras seumpama batu, seumpama bukit tersebut, maka dengan mukjizat Al-Quran dia akan melemahkan, tuan-tuan, melembutkan hati mereka. Sebab itu bila kita masuk ke rumah baru, ya, sebab itu bila kita, tuan-tuan, menyewa rumah baru, jangan terus buat, ya, jangan terus buat, tuan-tuan sekalian, warming house dan sebagainya. Panggil orang makan, panggil jiran, tetangga, kawan-kawan makan. Baca Quran dulu, khususnya surah Al-Baqarah yang Nabi sebut, ya, surah Al-Baqarah yang dibacakan di dalam rumah, maka dia akan, ya, menyebabkan syaitan tidak berada lari daripada rumah tersebut. Rumah dalam pembinaan mungkin 2-3 tahun sebelum kita masuk, kosong berapa lama. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, kena buat. Ini adab kita dengan Al-Quran. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, ya, 2-3 pagi kita dengar, ya, ada orang main guli, tuan-tuan, kat rumah kita, ya, tingkat atas kita, berdenting-denting guli, tuan-tuan. Anak dah tidur, ya, siapa main guli, tuan-tuan? Allah Ta'ala. Ya, kita masuk rumah kita, kita takut, meremang, tuan-tuan, tengkuk gitu, ya. Belum lagi jumpa benda pelik-pelik, tuan-tuan, dalam rumah. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, itu adab kita. Apalagi orang kita hari ini, tuan-tuan, cukup dekat dengan Al-Quran. Suami bila kahwin, dia akan bagi hantaran Al-Quran. Isteri bila kahwin, dia akan bagi hantaran Al-Quran pada suaminya. Makna dia apa? Kalau suami baca Quran, isteri baca Quran, apalagi pada bulan Ramadan, rumah dibacakan Al-Quran, maka dia akan boleh, dia akan dapat manfaat, cahaya, petunjuk, kebahagiaan, ketenangan daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca tersebut. Yang kedua, kenapa, tuan-tuan, ulama terdahulu mereka cukup merindui ketibaan Ramadan, sehingga mendorong mereka, tuan-tuan sekalian, doa 6 bulan sebelum ketibaan Ramadan. Kerana bulan dimakbulkan doa. Bulan dimakbulkan doa. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Selepas mensyariatkan ibadat puasa, syahrul Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita akan jumpa ayat, ya, yang berbunyi, tuan-tuan sekalian, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an, yang bermaksud, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, tentang Allah Ta'ala, ketahuilah aku amat dekat, hampir dengan kamu, dan akan memakbulkan doa orang-orang yang memohon kepada aku. Bulan Ramadan, bulan dimakbulkan doa. Jangan lepaskan peluang. Berdoa sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala, kerana dibentangkan, ya, peluang berkenaan. Bila, tuan-tuan sekalian, waktu mustajab doa pada bulan Ramadan? 3. Pertama, ketika berbuka puasa. Buka puasa 7.27. Ya. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, ya, 7 suku misalnya, 10 minit lebih kurang sebelum daripada kita, ya, berbuka puasa, apa kita buat? Ajak anak isteri kita, keluarga kita berada di hadapan makanan. Bukan untuk selfie, lepas tu hantar kat kawan. Celaka bukan main. Tunjuk murtabak keramatnya, lai cikangnya, roti johnnya. Bagi tak juga. Jangan, tuan-tuan sekalian. Ya. Kenapa duduk depan makanan? Suruh kita telan air liur ke sementara 10 minit nak menunggu waktu berbuka? Tak. Ajak anak isteri kita sama-sama berdoa. Ya, mula dengan Fatihah, 3 kul. Kemudian ayatul kursi, doa, tuan-tuan sekalian. Bukan doa makan sahaja, doa, tuan-tuan. Minta apa sahaja yang baik. Ya. Kalau dapat untuk supaya anak kita, isteri kita menghayati doa tersebut, melayukan doa tersebut. Arab tu mulalah mukadimahnya, kemudian bahasa Melayu, tuan-tuan.
Mana tak dapat? Banyak tuan-tuan sekalian boleh cari. Ya, supaya tuan-tuan 30 hari, 29 hari kita berpuasa, sentiasa bermunajat mohon kepada Allah Ta'ala. Yang menunggu-nunggu hambanya minta, nescaya dia akan makbulkan. Yang kedua, bila masanya kita tuan-tuan sekalian, ya, doa kita diterima mustajab. Pada bulan Ramadan, ketika kita bersahur, ya, subuh 6.14 minit. Jadi 6.4 minit imsak. Ya. Jadi sebab itu sahur tersebut merupakan suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebut mengandungi barakah, berkat. Berkat apa daripada sahur? Pertama, berkat badaniah. Ya, bila kita makan sahur, kita ada tenaga untuk berlapar dahaga 13 jam, 14 jam tersebut. Ya. Yang kedua, berkat dari segi tuan-tuan sekalian agama, mengikuti sunnah Nabi yang tidak pernah meninggalkan sahur. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sahur itu mesti dan dilewatkan. Ya, bukan balik tarawih, pergi kedai mamak, ini kira sahur ni. Tak, itu bukan sahur. Sahur tuan-tuan sekalian dilewatkan. Jadi kalau subuhnya 6.14 misalnya, 5.30 tuan-tuan sekalian. Ya, sempat nak makan apa, bukan nak makan beria sangat pun, ya, kan nasi dapat dengan ayam masak kicap tuan-tuan pun dah nikmat dah, ya. Jadi sebab itu bangun awal bukan untuk makan, bangun awal antaranya paling kurang 2 rakaat solat tahajud, terutama ibu-ibu kita, isteri-isteri kita, ya. Bangun awal, memang bangun awal, bukan sekadar nak masak, nak panaskan makanan, pastikan ambil peluang. Ini waktu mustajab berdoa. Paling kurang 2 rakaat tahajud. Kalau lebih awal, banyak lagi solat sunat yang dia boleh lakukan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Yang ketiga, ketika mana malam Al-Qadar. Ini kelebihan pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan yang lain. Yang mendorong para salafus soleh mereka merindui ketibaan Ramadan. Kerana adanya satu malam yang disebut Lailatul Qadar, malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita umat Nabi Muhammad tak panjang. 60 tahun, 70 tahun average puratanya. Umur Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Umur Nabi Adam tuan-tuan 700 tahun. Umur Nabi Musa 300 tahun. Umur umat Nabi Muhammad dan Nabi sendiri 63 tahun. Yang lebih itu Allah Ta'ala bagi tuan-tuan sekalian rezeki kepadanya. Tetapi sayangnya Allah Ta'ala kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, mereka melakukan amalan-amalan diganda-gandakan, dilipat gandakan pahalanya, termasuk pada malam Al-Qadar. Malah sepanjang Ramadan, amalan sunat diberikan pahala wajib. Amalan wajib pada bulan Ramadan, ya, diberikan pahala 70 kali ganda. Ambil peluang tersebut tuan-tuan sekalian. Ya. Apa yang Nabi buat ketika mana menanti bulan, ketika mana menanti malam Al-Qadar, dan sebelum daripada itu bila malam Al-Qadar. Ya, banyak keterangan, antaranya berlaku pada 10 malam terakhir. Antaranya pada hari ataupun malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Jadi senang cerita, 10 malam terakhir tuan-tuan sekalian, konsentrate, ya, dengan apa yang Nabi buat. Apa dia? Istiqamah untuk kita iktikaf di masjid, termasuk di surau di tempat kita. Jatan kuasa surau, pastikan 10 malam terakhir buka seluas-luasnya, pasang airconnya, sediakan imamnya, membimbing jamaah apa nak buat, solat apa nak buat, doa macam mana tuan-tuan sekalian. Ya. Yang kedua, ya, Nabi mengejutkan ahli keluarganya, anak isterinya. Dan yang ketiga, Nabi mengikat kainnya dengan maksud tidak melakukan hubungan kelamin 10 malam terakhir tersebut, semata-mata nak memberi tumpuan kepada tuan-tuan malam Al-Qadar yang cukup besar tuan-tuan fadilat kelebihan. Sayyidatina Aisyah tuan-tuan sekalian tanya kepada Nabi, ya Rasulullah,
kalau kami bertemu dengan malam ini, malam Al-Qadar ini, nak baca apa, nak doa apa? Ya, Nabi sebut, bacalah Allahumma innaka afuun. Ada setengah ulama menambah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha memberikan keampunan, suka orang-orang yang mohon keampunan, ampunkanlah dosa-dosaku, ampunkanlah kesilapanku, dan banyaklah doa-doa yang lain. Malam Al-Qadar itu, tuan-tuan sekalian, bermula dengan malam. Malam itu bermula dengan maghrib. Jadi pastikan susun, tuan-tuan sekalian. Ya, sepanjang 10 malam terakhir, kalau dapat sepanjang Ramadan itu, apa yang kita tentatif kita, tuan-tuan, menyambut Ramadan, menyambut malam Al-Qadar, pastikan buka puasanya, tuan-tuan sekalian, ikut sunnah Nabi. Mulakan dengan kurma atau yang manis, tuan-tuan sekalian. Ya, bukan makan, tuan-tuan sekalian, mi ramen, tuan-tuan, yang apa ni, yang pedas gila tu, tuan-tuan sekalian. Ya, sesuatu yang ikut sunnah Nabi. Pastikan solat maghribnya dilakukan secara berjamaah. Pastikan isyaknya di masjid, di surau berjamaah. Pastikan, tuan-tuan sekalian, malamnya selepas itu solat tarawih, tadarus Al-Quran, solat sunat, sampailah subuhnya, tuan-tuan sekalian. Dan sekiranya berbetulan malam itu malam Al-Qadar, seluruhnya kita dapat pahala 1000 kebaikan tersebut. Tarawihnya 1000 kebaikan, tadarus Al-Qurannya 1000 kebaikan. Mudah-mudahan, tuan-tuan sekalian, bukan kita menunggu-nunggu bila pokok ni nak tumbang, bila pokok ni nak menyembah bumi. Yang penting amalan kita, tuan-tuan sekalian. Inilah mendorong salafus saleh terdahulu. Mereka, tuan-tuan sekalian, menunggu ketibaan Ramadan. Akhirnya Ramadan ini, tuan-tuan sekalian, berakhir. Dan apa yang diharapkan daripada sepanjang Ramadan, puasa wajib, amalan sunat, menjadikan kita orang yang bertakwa. Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebut ada 4 ciri takwa. Kesan daripada puasa, kesan lapar dahaga, kesan daripada solat sunat dan yang banyak yang kita lakukan. Pertama, orang yang bertakwa, kesan puasa, orang yang al-khawfu minal jalil, menjadikan dia, tuan-tuan sekalian, takut kepada Allah, takut meninggalkan suruhan, takut meninggalkan larangan, ya, takut, tuan-tuan, melakukan larangan-larangan Allah Ta'ala. Ini sifat orang yang bertakwa. Kesan daripada puasa, modul sebulan ini menghadapi 11 bulan yang akan datang yang penuh dengan ujian cabaran, termasuk kita yang kerja kerajaan ini. Takut ambil rasuah, takut menyeleweng, takut, tuan-tuan sekalian, menipu, takut curi tulang. Ya, kerja patut daripada 8 pagi sampai 5 petang, ya, tapi sarapannya di gerai nasi dagang Kak Mah pintu 1 dah 2 jam. Macam mana tu? Takut, tuan-tuan, meninggalkan sesuatu yang dilarang, ya, yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini kesan daripada puasa. Yang keduanya, al-amal bitanzil. Dia akan melakukan amalan dalam hidup ini, dalam kehidupannya, agamanya, berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, panduannya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bukan ikut logik akal. Ini yang berlaku dalam sebulan 2 ini, tuan-tuan sekalian. Golongan-golongan sesat, liberalisme, pluralisme agama yang bertuhankan akal logik semata-mata. Ya, akhirnya mereka mencabar undang-undang. Akhirnya mereka, tuan-tuan, menolak syariah. Ini bukan agenda 2 beranak ni, tuan-tuan sekalian. Agenda ini agenda liberal yang, tuan-tuan sekalian, cuba mengikis agama daripada kepahaman agama daripada masyarakat. Akhirnya melahirkan orang-orang Melayu, orang-orang Islam, nama Islam, tetapi, tuan-tuan, akidah mereka akidah liberal yang sesat, menyeleweng. Kenapa, tuan-tuan? Bertuhankan akal logik. Sayyidina Abu Bakar apabila
Ditanya oleh Abu Jahal, apa pandangan kamu tentang Isra' dan Mi'raj, yang Nabi daripada Mekah ke Palestin, ya, kemudian naik ke langit hanya satu malam. Dia kata, tuan-tuan sekalian, sementara orang lain semuanya kata Muhammad pembohong, Muhammad penipu. Apa Sayyidina Abu Bakar sebut, ya, kalaulah Muhammad ceritakan yang lebih pelik, lebih ajaib daripada ini, aku tidak akan tolak. Ini Rasul, ini Nabi, mustahil dia berbohong. Tetapi kelompok-kelompok Abu Jahal yang menidakkan, yang menolak, ya, peristiwa Isra' Mi'raj, yang menyatakan Nabi Muhammad pembohong, penipu. Mana logik, ya, 2-3 bulan perjalanan sampai ke Palestin boleh berlaku hanya satu malam. Kelompok ini pun masih ada sehingga pada hari ini. Kelompok yang bertuhankan akal semata-mata. Ini ya tuan-tuan sekalian yang disebut oleh kelompok liberal. Antaranya Sisters in Islam, antaranya G25, antaranya kumpulan bersih dan sebagainya. Apa akidah mereka? Setiap manusia ada wahyu. Ya, yang kita faham wahyu ni hanya kepada Nabi dan Rasul sahaja. Tak, dia kata setiap manusia ada wahyu. Wahyu itu namanya akal. Akal inilah yang menentukan sesuatu itu boleh ataupun tidak. Sekiranya Quran, hadis bertentangan dengan wahyu pada setiap manusia, namanya akal tersebut, kita kena tolak. Akhirnya keluar statement-statement berikut. Apa dia? Hukum Islam zalim, Allah Ta'ala zalim. Kenapa? Faraid, harta pusaka, perempuan hanya dapat 1 bahagian. Kenapa lelaki dapat 2 bahagian? Kenapa tuan-tuan sekalian, wanita tak boleh jadi khatib solat Jumaat? Kenapa wanita tak boleh jadi imam solat Jumaat? Ya. Kenapa tuan-tuan? Ini tuan-tuan perjuangan mereka. Walaupun mungkin tak berlaku di negara kita. Tapi Dr. Aminah Wadud yang pernah mengajar di UIA di awal-awal penubuhannya, bila habis kontrak balik ke Amerika, tuan-tuan sekalian, dia menjadi imam di beberapa masjid pusat Islam dan juga menyampaikan khutbah Jumaat. Ini tuan-tuan sekalian perjuangan mereka. Ya. Kenapa solat Jumaat pada hari Jumaat? Mereka perjuangkan solat Jumaat hari Sabtu. Kolumnis Malay Mail, Farouk A. Peru, diperjuangkan solat Jumaat. Kenapa buat hari Jumaat? Kena buat hari Sabtu. Ya, zina kalau suka sama suka, apa salahnya? Ya, jaiz jawi enforcement mereka tak boleh tangkap orang halwat, sebab itu dosa peribadi. Ya, itu kita akan lihat. Ya, ada seorang pengarah filem, dia kata apa? Oleh kerana di Malaysia ini ramai warga asing, 2-3 juta orang lelaki warga asing, kena buat rumah pelacuran khusus untuk mereka. Tuan kena ingat, ini bukan saja-saja cakap. Ya, ini tuan-tuan agenda liberal. Kalau semua orang diam, ya, inilah kejayaan mereka. Ya, tapi bila semua orang protes, marah, minta maaf. Ya, ada satu filem namanya Mentega Terbang. Tak ada dalam Netflix, tak ada di Pawagam, tapi disiar secara online. Tajuk dalam tuan-tuan filem Mentega Terbang ni penuh dengan jarum-jarum kesesatan liberal. Adegan seorang Islam, dia makan pau babi. Mana ada orang Islam makan pau babi? Ya, ada orang Islam, ya, dia main anjing, pegang anjing. Mana ada orang Islam pegang anjing? Semata-mata untuk apa? Menormalisasikan dosa, maksiat. Dan yang terakhir yang paling mengejutkan, watak utamanya Aisyah. Aisyah ini tuan-tuan umur 16 tahun. Dia minta izin daripada bapanya untuk keluar daripada Islam. Matlamat liberal di negara kita untuk supaya orang Islam setelah umur mereka 18 tahun boleh pilih tukar agama mereka kepada lain daripada Islam. Apa kata bapak dia? It's up to you. Terpulang pada awak. Kamu dah besar, kamu dah dewasa. Saudara sekalian, ini agenda liberal. Ya. Dulu kalau kita lihat ajaran sesat, sembah patung, ya, ataupun mengaku Nabi, mengaku Tuhan, hari ini dalam bentuk pemikiran yang tuan-tuan disebar secara meluas
dalam kolumnis akhbar, dalam penulisan, dalam filem, drama dan sebagainya. Secara halus, ya, mereka mengambil tentuan kejayaan liberal di mana? Di Indonesia. Sampai ada buku di Indonesia 50 tokoh liberal, termasuk kiai-kiai, termasuk profesor-profesor, doktor dan sebagainya. Antaranya seorang yang bernama Profesor Dr. Nurkolis Majid, pengarang buku kitab agama, tokoh terkenal. Di karang buku tuan-tuan, elok je depan, muka-muka depan, Qurannya, hadisnya, tapi di tengah-tengah dia sebut apa? Saya tidak ada halangan. Kalau sekiranya anak saya, anak perempuan saya berkahwin dengan mana-mana lelaki, walaupun apa agamanya sekalipun. Rupanya orang liberal, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali menyebut kesan daripada puasa Ramadan yang kita lapar dahaga 13 jam, 14 jam ni untuk apa dia? Menjadi orang yang beramal berdasarkan kepada sumbernya Al-Quran dan hadis. Bertentangan dengan Quran hadis kena tinggalkan. Dan kita berlawan dengan kelompok-kelompok sesat ini, tuan-tuan sekalian, menggunakan pelbagai platform mereka. Ramai tak sedar, tuan-tuan sekalian, ya. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Orang yang bertakwa akhirnya menjadikan dirinya redha dengan pemberian rezeki, nikmat daripada Allah Ta'ala walaupun sedikit. Syukur pada Allah. Boleh jadi hari Isnin nanti, hari Selasa nanti kita buka puasa seadanya. Cukuplah. Ya. Cuba kita lihat apa yang berlaku di Gaza, Palestin. Apa mereka buka? Apa mereka makan? Ada ke makanan? Ya, syukur pada Allah. Ya, mendorong kita tuan-tuan sekalian, ya, dalam kerjaya kita dan sebagainya, syukur, tetapi usaha untuk dapat yang lebih baik dan sebagainya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila melalui multazam, terdengar doa daripada seorang lelaki badui. Lelaki badui ini lelaki tuan-tuan padang pasir, ya, nomad dan sebagainya. Dia dengar doanya pelik daripada orang lain. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada golongan yang sedikit. Sayyidina Umar tanya dia, kenapa minta yang sedikit? Orang lain minta yang banyak, duit banyak, harta banyak dan sebagainya. Kata lelaki ini, tidak ingatkah Amirul Mukminin kepada ayat Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sesungguhnya di kalangan hambaku, ya, yang bersyukur hanya sedikit sahaja. Jadikan kita orang yang sedikit, yang sentiasa bersyukur dengan nikmat rezeki pemberian daripada Allah. Khususnya pada bulan Ramadan ini kita kena ingat, ya, kita bukan makan, kita bukan ibadat untuk hubungan kita dengan Allah semata-mata. Bagaimana hubungan kita sesama manusia? Ya, jadi sebab itu kalau hari Sabtu Ahad, ya, saya galakkan dan Islam galakkan tuan-tuan sekalian, kalau kita masak lebihlah sikit, hantar ke surau untuk orang berbuka puasa, hantar ke mungkin rumah anak-anak yatim ataupun anak yatim di kalangan kita, ya. Sebab Nabi sebut sedekah yang paling baik pada bulan Ramadan memberi makan orang yang berbuka puasa, ya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Sabtu Ahad, ya, weekend kita cuti, isteri kita mungkin ada peluang kesempatan masak lebih sikit, bagi jiran tetangga, bagi surau, bagi tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang banyak. Nak harap pahala kita sendiri, wallahu a'lam, ya. Tapi berkat kita membantu orang, memberikan makan kepada mereka ketika waktu berbuka, walaupun sekadar tuan-tuan sekalian, ya, karipap tuan-tuan sekalian, walaupun sekadar tuan-tuan kuih ataupun air dan sebagainya, ya, pahala mereka pun dapat kepada kita, ya. Dan yang ketiga, yang keempat, kata Imam Sayyidina Ali, orang yang bertakwa ialah orang yang sentiasa menyediakan bekalan liyaumir rahil, untuk menuju akhirat nanti tuan-tuan sekalian. Maknanya apa? Dia akan pastikan orang yang bertakwa sentiasa menyediakan persediaan, persiapan, bekalan menuju akhirat. Jadi macam mana? Kita kerja kerajaan, kita kerja swasta,
kita kerja 8 jam sehari. Jadikan kerja kita pun satu ibadah. Bukan kerja nak dapat duit 25 hari bulan sahaja. Kerja kita upgradekan jadi ibadah. Punch card 8 pagi, bismillah. Punch out 5 petang, sebut alhamdulillah, tuan-tuan. Sepanjang 8 jam tadi semuanya ibadah, dapat pahala, dapat ganjaran. Inilah yang disebut oleh Nabi, dunia sebagai ladang menuju akhirat. Jadi ketika mana kita bekerja, buat report, hadir meeting, balik tuan-tuan buat report meeting, kita tuan-tuan buat site visit dan sebagainya, semuanya pastikan tuan-tuan sekalian ya, dilakukan sebaik-baiknya dan sudah pasti dia menjadi suatu ibadah dan akhirnya membawa keberkatan dalam keluarga kita. Rasa itulah yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan di saya sendiri. InsyaAllah petang ini kami akan mencerap anak bulan hilal tuan-tuan di PICC sebelah kita ini. Pernah pergi tak mencerap anak bulan? Ya. Tak sempat tuan-tuan nak ajak. InsyaAllah ya, akan datang ini untuk mencerap Syawal. Nanti kita jemputlah, tapi tak boleh ramai lah, dalam 3 orang 4 orang ya. Kebetulan saya mengetuai mencerap anak bulan di sini petang ini dan juga Syawal nanti. Dan di Kuala Lumpur kita akan cerap di Menara TM, Menara Kuala Lumpur ya, dan juga di Labuan. Jadi sekiranya nampak pada petang ini waktu maghrib, kita akan mula tarawih malam ini, besok puasa. Tapi kalau tak nampak, kita akan tarawih malam esok dan puasa pada hari Selasa. Yang penting ya, kita telah mempunyai persediaan rohani untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Marilah kita ajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita merebut peluang pada bulan yang penuh barakah ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.